Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan sambung belajar tentang bab cahaya dan juga optik. Hari ini kita akan fokus untuk video ni. Untuk video ni kita akan fokus pembiasan cahaya. Okey, so apakah itu pembiasan cahaya dan juga beberapa contoh. Okey, jadi kita akan tengok dekat video ni, dalam video ni. So, pembiasan cahaya. Apakah itu pembiasan cahaya? So, pembiasan cahaya ni dia akan berlaku, dia akan berlaku apabila ada sinar cahaya. Okay? Dia akan berlaku apabila ada sinar cahaya. Maksudnya ada cahaya lah. Okay? Ada cahaya, dia bergerak daripada medium yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. So, maksudnya medium yang kurang tumpat ataupun medium yang lebih tumpat ni adalah kurang tumpat. Contohnya kalau cikgu bagi contoh macam udara. Okay? Cikgu bagi contoh macam udara. Medium yang lebih tumpat contohnya macam air. So maksudnya bila cahaya ni lalu, bila cahaya ni lalu daripada udara ke air, berlakulah pembiasan cahaya. Okay? Berlakulah pembiasan cahaya. Contoh, so contoh ni adalah tasik. Okay? Adalah tasik. So kalau kamu buat garis normal semua tu, so sini adalah udara. Okay? Sini adalah udara. Dekat bahagian ni lah. Dekat bahagian bawah ni adalah air. Okay? Dekat bahagian bawah ni adalah air. So, maksudnya bila cahaya lalu, patutnya dia akan lurus sahaja. Okay? Dia akan lurus sahaja macam ni. Itu adalah pergerakan cahaya. Dia bergerak dalam satu garis yang lurus. Okay? Dia bergerak dalam satu garis yang lurus. Tetapi kalau Tetapi kalau dia bergerak daripada udara, satu medium yang kurang tumpat, pergi ke air, dia akan terbias. Okay? Sebab itulah kalau kamu tengok kadang-kadang ikan, kita tengok dia berada di atas, tapi sebenarnya dia berada di kedudukan yang lain. Okay? Lagi bawah. Jadi itu adalah disebabkan oleh pembiasaan cahaya. Jadi misalnya kalau orang yang ingin tangkap ikan, contohnya dekat tasik kah, dekat sungai, okay, dia guna cara untuk menangkap ikan. Jadi kadang-kadang mereka akan tersilap miss. Okay, miss ikan tersebut. Okay, maksudnya miss target tersebut. Okay, tidak terkena pun ikan tersebut, tidak berjaya ditangkap ikan tersebut kerana berlakunya pembiasan cahaya daripada udara yang kurang tumpat kepada air yang lebih tumpat. Okay, so ni adalah macam inilah cara dia berlaku. So daripada udara, udara dia akan lalu, and then dia akan lalu ke kita punya air contohnya yang lebih tumpat. Jadi bila berlakunya dua medium yang berlainan, satu kurang tumpat, satu lebih tumpat, bila cahaya yang bergerak lurus, patutnya dia lalu dekat dua medium yang berlainan ketumpatan. So berlakulah pembiasan cahaya. Berlakulah pembiasan cahaya sebab kita sudah tahu sinar cahaya ataupun cahaya dia bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Jadi bila dia lalu dua yang kurang tumpat dan juga lebih tumpat, udara dan air, dia akan terbias. Jadi kadang-kadang kita tengok kolam tu cetek tapi sebenarnya dalam. Kadang-kadang kita tengok ikan tu di atas kita tapi sebenarnya dia di bawah. Contoh, lepas tu kita tengok straw. Kadang-kadang straw tu sengit dekat dalam air. Okay, bengkok. Adalah disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okay, jadi kita tengoklah satu persatu. Okay, so kalau sini kamu tengok kalau kamu untuk ni kamu kena tahulah kita ada garis normal. Okay, ni kita ada garis normal. Jadi kamu kena remember, okay, normal line. Kita ada garis normal. Okay, so kita ada garis normal. Jadi di dekat garis normal ni adalah di mana cahaya akan tuju lah. Okay, sinar cahaya tuju. So bila sinar cahaya tuju ni, okay, dia bergerak daripada sini dan maksudnya daripada air, okay, daripada air ke udara.
So berlakulah pembiasan. Okay, berlakulah pembiasan sebab ada dua ketumpatan yang berbeza. Kita ada air dan juga kita ada udara. So bila dia lalu dua ketumpatan yang berbeza, maksudnya apa tu nama dia? Jadi maksudnya bila dia lalu dua ketumpatan yang berbeza, maksudnya kita akan ada berlakunya pembiasan cahaya. Okay, pembiasan cahaya. Sinar tuju ni, kalau kamu tengok sini, ini adalah sinar tuju. Sinar tuju ni dia bergerak daripada medium yang tumpat. Okay, medium yang tumpat daripada air ni kepada medium yang kurang tumpat, iaitu udara kita. So, cahaya akan terbias menjauhi normal. Okay, so kalau kamu tengok tu, dia makin jauh daripada normal. Padahal garis yang sepatutnya adalah satu garis yang lurus. Okay, satu garis yang lurus. Tapi dia makin jauh daripada garis normal. Okay, normal. Dia jauh daripada garis normal. So, maksudnya bila benda tu daripada tumpat ke kurang tumpat, dia makin jauh. Jadi ni yang kamu betul-betul kena faham, kamu betul-betul kena ingat lah. So, kadang-kadang dia akan tanya kamu dalam soalan objektif, kadang-kadang dia akan tanya kamu dalam soalan subjektif, jadi kamu kena lukis. Kamu kena lukis dia punya sinar biasan. So, tu yang susah sikit. Okay? So, kamu kena tahu lah, daripada air ke udara, dia makin jauh. Okay? Dia makin jauh daripada garis normal. Okay? Normal line. Jadi, kalau yang ni, kita akan tengok bagaimana pula kalau ni adalah yang pertama, bagaimana yang kedua ni, bagaimanakah udara, bagaimanakah pembiasan cahaya apabila kita lalu daripada yang kurang tempat ke lebih tempat. Jadi kalau kamu tengok, sinar tuju ni dia lalu, patutnya dia lurus sahaja macam ni. Sebab ingat, cahaya bergerak secara lurus. Tapi, walaupun cahaya bergerak secara lurus, dia lalu dua medium yang berbeza ketumpatan. Kita ada udara satu, kita ada air satu. So, udara ni dia adalah kurang tumpat. Sebila dia kurang tumpat, dan dia lalu ke air yang lebih tumpat, dia akan makin dekat dengan garis normal. Okay, dia makin dekat dengan garis normal. Okay, dia mendekati garis normal. So, maksudnya, bila tumpat ke kurang tumpat, dia jauh. Okay, daripada garis normal. Kalau dia kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan makin dekat. Okay, dia makin dekat dengan kita punya garis normal. Okay, dia makin dekat dengan kita punya garis normal. So, itu adalah sifat-sifat cahaya kalau dia terbias. Okay, so kita ada satu lagi ni. Kita tengok. Mana satu dulu. Kita tengok yang... Okay, kita tengok yang ni lah dulu. Okay, kita tengok yang ketiga ni. Okay, so yang ni kita ada sinar tuju dan juga sinar bias. Okay, kita ada air lebih tumpat, udara lebih tumpat. Cahaya tidak terbias kerana sinar tuju selari dengan normal. Apabila sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Okay, yang ni sinar cahaya dia tidak terbias. Okay, cahaya tidak terbias sebab dia bergerak daripada medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Okay, lebih tumpat ke kurang tumpat, dia satu line. Dia selari dengan garis normal. Okay, dia selari dengan garis normal. So, ni lain sikit. Bila dia tidak berlaku pembiasan, sama ada dia makin jauh ataupun sama ada dia makin dekat, contohnya daripada dengan garis normal, bila tidak berlaku sebarang pembiasan pun, so maksudnya sinar tuju dengan sinar bias adalah selari dengan garis normal. Okay, maksudnya bila benda ni terjadi, dia selari dengan kita punya garis yang normal dekat sini, maksudnya pembiasan cahaya langsung tidak berlaku. Maksudnya cahaya tersebut dia lalu macam tu sahaja. Maksudnya tidak ada pembiasan berlaku. Kita tidak nampak air tu makin cetek, ikan tu makin naik atas, straw yang terbengkok, kita tidak akan nampak benda tu. Bila kita tidak nampak benda tu, maksudnya sinar tuju, sinar bias adalah selari dengan normal. Tidak berlaku apa-apa pembiasan cahaya. Okay, jadi yang tu kamu kena hafal lah. Okay. Dan ni lagi, macam Cikgu cakap tadi,
bila kita lalu daripada udara yang kurang tumpat pergi air yang lebih tumpat, dia akan makin dekat. Dia makin dekat dengan kita punya garis normal. Tapi bila kita lalu daripada air yang lebih tumpat ke udara, ke udara yang kurang tumpat, dia akan makin jauh. Dia makin jauh daripada kita punya garis normal. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok air cetek, straw Bangkok, gitu. Disebabkan cahaya, cahaya lalu daripada mata kita, daripada barang tersebut masuk ke mata kita. So bila dia masuk, cahaya tu masuk ke mata kita, untuk kita melihat, dia akan lalu dua medium. Kadang-kadang air, kadang-kadang udara, kadang-kadang juga dia boleh lalu cermin. Dia boleh lalu juga cermin, kaca. So kaca pun lain ketumpatan dia. So ni adalah fenomena pembiasan cahaya. Contohnya macam bukannya batang sudu ni, sebenarnya ni adalah pensel. So pensel. So kalau kamu tengok pensel ni, kamu akan tengok, kamu akan tengok dia patutnya lurus macam ni. Sebab pensel kan, tapi di berlakunya pembiasan cahaya, maksudnya sini adalah udara, sini adalah air. So berlakunya pembiasan cahaya. Sebab itulah kamu tengok pensel tu dia menjadi dia menjadi bengkok. Dia menjadi bengkok. Jadi kalau kamu tengok sini, bayang-bayang ni dia lebih dekat dengan garis normal. Dia lebih dekat dengan garis normal sebab udara dulu dia lalu baru cahaya. So cahaya akan dekat dengan garis normal. Patutnya dia jauh sikit kan? Kamu tengok macam ni, dia jauh sikit. Tapi kalau kamu perasan dia makin dekat. Dia makin dekat dengan, contohnya kalau sini kita ada garis normal, dia makin dekat dengan garis normal sebab dia lalu daripada udara ke air. So yang ni pun ikan. So yang ni kita lalu daripada udara, sini udara dan juga sini air. So cahaya lalu, kamu tengok sini, lelaki ni dia akan nampak ikan tu, bayang-bayang ikan tu adalah berada dekat dengan kita. Kita akan tengok, wah, ikan ni dekat dengan kita. Padahal ikan tu sebenarnya dia adalah lagi dalam dia berada kedudukan dia. Jadi kadang-kadang kalau orang ingin menangkap ikan, kadang-kadang kita cuba, tidak terkena, terlepas pula ikan tu. Kenapa? Sebab pembiasan cahaya. Kita akan nampak ikan tu berada lebih dekat dengan kita. Lebih dekat dengan kita sebab sini adalah udara, sini adalah air. So bila dia daripada yang kurang tumpat pergi lebih tumpat, cahaya dia akan bergerak lebih dekat. Lebih dekat dengan garis normal. Bila dia mendekati garis normal, so kita nampakkan ikan tu makin dekat dengan kita. So ni juga adalah salah satu pembiasan cahaya dan juga ni adalah salah satu pembiasan cahaya. So pembiasan cahaya akan menyebabkan imej menjadi besar juga ataupun imej boleh berubah arah. Sebab kalau kamu tengok sini, kita ada gelas. Kita ada gelas dan juga kita ada air. So maksudnya dia ada dua medium yang berbeza. Sebab itulah kalau kamu tengok macam magic trick. Tapi sebenarnya bukan magic trick. Sebenarnya ini adalah science. Jadi sampai itu sahaja untuk video ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu.